A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh dunia. Pakcik makcik Otok Arung, datuk nenek, anak-anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah Jumaat kita hari ini berbunyi, Najib Razak kalah lagi dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia hari ini. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama Allah yang Maha Besar lagi Maha Hebat, atas nama Rule of Law, atas nama Kuasa Sakti Keramat Rakyat, bersama-samalah kita sebagai hamba Allah yang hina ini untuk menambahkan rasa takut, rasa keimanan dan rasa ketakwaan kepada Allah. Najib Razak, ittaqullah bosku. Ittaqullah. Ittaqullah. Sama-sama kita menambahkan rasa ketakutan kita kepada Allah yang Maha Berkuasa, Najib Razak. Kekayaan, kemasyhuran, harta dan pangkat politik di dunia ini hanyalah permainan tipu-tipu Najib Razak. Cash is king. Harta-harta haram hasil daripada merompak duit rakyat dan duit negara adalah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, Najib Razak. Atas rasa kasih sayang kerana Allah, bosku Najib, bertaubatlah, kembalilah ke pangkal jalan. Harta-harta kekayaan hasil rompakan 1MDB, SRC dan milik harta negara ini tidak boleh dibawa masuk dalam lubang kubur, bosku Najib. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hari ini di hadapan Najib Razak dan penyokong-penyokongnya. Bosku Najib kalah lagi dalam perbicaraan kes mahkamah, sehingga aset kekayaannya diperintahkan oleh mahkamah dibekukan dan dirampas oleh kerajaan Malaysia untuk sementara waktu. Belum lagi check-in penjara Sungai Buloh. Aset-aset kekayaan haram bosku Najib hasil merompak duit rakyat, duit pelaburan negara dalam syarikat SRC diumumkan oleh Mahkamah Malaysia hari ini untuk dibekukan dan dirampas oleh kerajaan Malaysia, dirampas dan dibekukan oleh syarikat SRC milik kerajaan Malaysia. Maka sama-sama kita bermuhasabah atas ujian dan kehancuran Najib Razak di dunia hari ini. Najib Razak sangat kaya, sangat berkuasa di dunia, tetapi hancur dalam Mahkamah Malaysia secara perlahan-lahan, pakcik makcik Otok Arung. Siapa yang hancurkan Najib Razak ini? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Tidak ada manusia lain yang boleh menghancurkan Najib Razak di dunia ini, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu yang Maha Berkuasa. Menghancurkan seorang pemimpin yang tamak halubah, yang gilakan dunia, gilakan harta, gilakan pangkat dan kuasa politik di dunia sementara ini. Sehebat manapun bosku Najib merompak, mencuri dalam 1MDB, dalam syarikat SRC, dalam negara ini sampai sekarang, Allah terus menghancurkan Najib Razak dan menggagalkan semua rancangan Najib Razak merompak dan mencuri sehingga aset kekayaannya dirampas semula oleh kerajaan Malaysia. Ini kebenaran yang perlu menjadi pengajaran, yang menjadi ibrah kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Seorang manusia kemuliaannya bukan diukur
daripada berapa banyak hartanya, berapa tinggi pangkat kekuasaannya di dunia ini, Pak Cik Makcik Oto Arung. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan berfirman dalam kitab Al-Quran, nilai seorang manusia kemuliaannya adalah pada rasa keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong, angkuh, riak, takabur di hadapan Allah. Dengan kekayaan haram kamu, Najib Razak, kamu tidak ada kuasa di dunia ini. Allah lebih kaya, lebih berkuasa daripada kamu. Maka tidak hairanlah bala, malapetaka dan sial terus dihantar oleh Allah kepada kehidupan kamu, Najib Razak. Sangat kasihan. Hari ini Najib Razak diumumkan oleh Mahkamah Malaysia kalah lagi. Aset kekayaan Najib Razak dibekukan dan dirampas oleh pihak mahkamah, pihak kerajaan Malaysia, pihak syarikat SRC milik kerajaan Malaysia. Perkara pertama, hari ini syarikat SRC memperoleh kemenangan awal dalam perbicaraan kes saman sivil menuntut ganti rugi 42 juta ringgit daripada Najib Razak yang sebelum ini diumumkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya terbukti bersalah merompak, mencuri, salah guna kuasa, pecah amanah, buat rasuah dan jenayah pengubahan wang haram 42 juta ringgit milik syarikat SRC yang dirompak dan dicuri sampai sekarang. Syarikat SRC, bekas anak syarikat 1MDB, memperoleh kemenangan dan kebenaran daripada Mahkamah Malaysia secara rasmi hari ini untuk membekukan aset-aset kekayaan haram Najib Razak yang bersumberkan duit rompakan SRC. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur meluluskan permohonan injunksi mariva yang dipohon oleh syarikat SRC Kerajaan Malaysia untuk merampas dan membekukan aset kekayaan Najib Razak bernilai 42 juta ringgit. Perintah mahkamah itu dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Arif Imran Arifin pada satu prosiding dalam talian mahkamah hari ini bertarikh 25 Mac tahun 2022 bersamaan dengan hari Jumaat. Saya ulang, Bosku Najib yang amat saya hormati. Syarikat SRC memperoleh kelulusan dan kemenangan atas perintah mahkamah yang mana membenarkan untuk kerajaan Malaysia merampas dan membekukan aset kekayaan Najib Razak bernilai 42 juta ringgit. Perintah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Arif Imran Arifin pada satu prosiding mahkamah dalam talian. Tarikhnya hari ini 25 Mac tahun 2022. Prosiding mahkamah hari ini ada melibatkan saman sivil 42 juta ringgit yang difailkan oleh syarikat SRC milik kerajaan Malaysia ke atas Najib Razak yang sudah terbukti merupakan dalang utama merompak duit pelaburan rakyat dan pelaburan negara sebanyak 42 juta ringgit yang masuk dalam akaun bank peribadi AM Bank Najib Razak di Kuala Lumpur. Permohonan injunksi mariva itu apa maksudnya? Bosku Najib, Pak Cik Makcik Oto Arung dalam UMNO yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Injunksi mariva merupakan perintah sementara yang mengekang dan menghalang Najib Razak untuk melupuskan aset-aset kekayaannya bernilai 42 juta ringgit sehingga keputusan akhir dicapai dalam saman sivil yang difailkan oleh syarikat SRC dan kerajaan Malaysia. Jika Najib Razak kalah di akhir saman sivil SRC bernilai 42 juta ringgit itu, maka aset kekayaan Najib Razak yang dibekukan akan dirampas dan menjadi milik syarikat SRC dan kerajaan Malaysia. Saya ulang,
Jika di akhir proseding saman sivil dalam Mahkamah Malaysia, Najib Razak kalah di tangan syarikat SRC dan kerajaan Malaysia, maka aset 42 juta ringgit yang dibekukan bermula hari ini akan dirampas dan menjadi milik penuh rakyat dan kerajaan Malaysia. Mahkamah Malaysia memerintahkan Najib Razak supaya tidak mengalihkan, melupuskan, mengendalikan atau mengurangkan nilai asetnya di dalam negara dan luar negara Malaysia bernilai 42 juta ringgit sehingga keputusan akhir saman sivil itu dikeluarkan oleh hakim. Selain itu juga, untuk makluman pakcik-makcik Oto Arung dan seluruh dunia, hari ini Mahkamah Malaysia mengarahkan Najib Razak untuk mendedahkan kepada Peguam Syarikat SRC Kerajaan Malaysia secara bertulis senarai aset-aset kekayaan Najib Razak di dalam negara dan luar negara Malaysia sehingga bernilai 42 juta ringgit dalam tempoh 30 hari selepas perintah mahkamah itu diserahkan kepada Najib Razak. Najib Razak hanya dibenarkan membelanjakan wang dari sebuah akaun bank atau sumber lain tidak melebihi RM100,000 Malaysia setiap bulan. Perbelanjaan itu adalah melibatkan perbelanjaan sara hidup dan pembayaran kos guaman. Pada 8 Februari 2022 lalu, Najib Razak juga kalah dalam proseding saman sivil di peringkat awal apabila syarikat 1MDB milik kerajaan Malaysia diluluskan permohonannya untuk membekukan aset kekayaan Najib Razak bernilai 2.3 bilion ringgit atau bersamaan dengan 681 juta US dollar. Kenapa saat ini secara rasmi Najib Razak di proses awal aset-aset kekayaannya dibekukan dan dirampas oleh kerajaan Malaysia sementara waktu? Hal ini kerana dalam kes-kes jenayah rompakan melibatkan duit syarikat 1MDB dan syarikat SRC, Najib Razak kantoi menyimpan duit curi haram dalam akaun bank peribadinya bernilai 2.3 bilion ringgit dan 42 juta ringgit. Maka ini bermaksud syarikat 1MDB dan syarikat SRC menang di peringkat awal perbicaraan mahkamah untuk menuntut ganti rugi daripada Najib Razak, bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas pengerusi 1MDB, bekas penasihat emeritus syarikat SRC International. Untuk semua aset-aset kekayaannya diserahkan kepada syarikat SRC dan syarikat 1MDB buat sementara waktu. Tambahan juga, disebabkan 7 kes jenayah rompakan SRC, Najib Razak sudah kalah di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, maka tidak hairanlah syarikat SRC International dan kerajaan Malaysia menang di peringkat awal hari ini untuk membekukan dan merampas aset kekayaan Najib Razak sebanyak 42 juta ringgit. Pakcik-makcik Oto Arung, Najib Razak tidak gembira dengan kekalahan awal ini. Maka Najib Razak dan pasukan peguam belanya akan melawan permohonan injunksi Mariva yang mana mahkamah telah mengumumkan aset-aset kekayaan Najib Razak 2.3 bilion ringgit dibekukan dan dirampas oleh syarikat 1MDB dan kerajaan Malaysia. Maka pada 6 Mei tahun 2022, Najib Razak akan hadir dalam satu proseding mahkamah untuk melawan perintah mahkamah membekukan aset-aset kekayaannya. Kerana implikasi daripada perintah mahkamah ini, Najib Razak boleh bankrupt.
Perintah mahkamah ini bermaksud semua aset keuangan, harta kekayaan Najib Razak di dalam negara dan luar negara, semuanya akan menjadi milik kerajaan Malaysia. Lebih 40 kes jenayah rompakan Najib Razak dibuka dalam mahkamah Malaysia sehingga hari ini dan masih tidak ditutup. Jika 40 kes jenayah rompakan itu Najib Razak kalah, maka di akhir perang mahkamah Najib Razak ini, beliau akan jadi miskin papa kedana. Tidak kiralah harta Najib Razak dalam negara dan luar negara itu cukup ataupun tidak cukup nilainya berbilion-bilion ringgit. Yang pasti, dari hujung rambut sampai hujung kaki Najib Razak, aset kekayaannya akan menjadi milik kerajaan Malaysia dan menjadi milik rakyat Malaysia. So, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Di awal karier politik Najib Razak, dia sangat-sangat kaya. Tetapi hari ini Najib Razak dijangkakan akan miskin papa kedana, check in dalam penjara Sungai Buloh. Andai kata semua kes jenayah dan kes saman sivil, tuntutan ganti rugi oleh kerajaan Malaysia ini dia kalah. Mahkamah Malaysia adalah milik kerajaan Malaysia. Hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia dilantik oleh kerajaan Malaysia. Duit negara, duit kerajaan berbilion-bilion ringgit dirompak oleh bosku Najib kesemuanya, Pak Cik Makcik Otok Arum. Maka saya kira orang yang tidak ada pendidikan pun boleh tahu akhir cerita kes mahkamah Najib Razak. Najib Razak secara prospek akan kalah, dan kebenaran ini sangat sukar untuk diterima oleh Najib Razak. Sangat-sangat kasihan Najib Razak yang dahulunya sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat kaya. Dulu kabelnya sangat besar, tetapi hari ini keistimewaan, kekayaan dan kekuasaan Najib Razak telah dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Semua ini adalah takdir hidup yang dicipta sendiri oleh Najib Razak, yang dipilih oleh Najib Razak sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengarahkan kamu Najib Razak untuk menjadi pengkhianat, petualang, menjadi perompak, penyamun, penyangak dalam negara Malaysia. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita Najib Razak, jangan sesekali tertipu dengan mainan dunia, dengan mainan kekuasaan dunia. Jangan sesekali tertipu dengan mainan harta kekayaan dunia yang sementara, tetapi kamu lupa dengan perintah Allah ini. Najib Razak dengan kekalahan 2 kali berturut-turut di peringkat awal saman sivil, tuntutan ganti rugi oleh syarikat 1MDB, oleh syarikat SRC dan kerajaan Malaysia, maka secara rasmi hari ini aset kekayaan, keuangan, harta benda Najib Razak adalah milik kerajaan Malaysia, bukan lagi milik Najib Razak. Sekalipun perintah mahkamah ini tidak disukai oleh Najib Razak dan mahu dilawan oleh Najib Razak, kalau kes-kes jenayah Najib Razak kalah kesemuanya, kes rompakan 1MDB, kes rompakan SRC, kes rompakan 6 bilion ringgit wang perbendaharaan kerajaan Malaysia yang dicuri, maka ceritanya tetap sama, lambat atau cepat
aset dan harta benda kekayaan Najib Razak tetap menjadi milik negara dan milik rakyat Malaysia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua Najib Razak. Sehebat manapun kamu, selicik manapun kamu merompak dan mencuri dalam negara Malaysia, kamu tidak boleh lari daripada hukuman Allah di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kamu kalah pada PRU 14 lalu. Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kamu didakwa dalam Mahkamah Malaysia lebih 40 kes jenayah. Kamu menzalimi diri kamu sendiri, Najib Razak. Bukan saya yang merompak duit 1MDB, bukan saya yang mencuri duit SRC, bukan saya yang merompak duit perbendaharaan wang kerajaan Malaysia. Jangan kamu marah dengan saya, Najib Razak. Hanya kerana saya menyampaikan syahadatul haq, hanya kerana saya menyampaikan kebenaran yang terlalu pahit untuk kamu dengar hari ini. Penyokong-penyokong kamu, jangan kamu salahkan Jufazli Syekh Ahmad. Hanya kerana saya berani menyampaikan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dan telah bersumpah dalam kitab Al-Quran, mana-mana pemimpin yang merompak, mencuri harta negaranya akan dihancurkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kita ini manusia yang tidak ada kuasa, Najib Razak. Kalau kata Allah kun fayakun, hancur Najib Razak PRU 14. Betul masin mulut saya, hancur Najib Razak dan Rosma Mansur. Kerajaan cash is king pada PRU 14. Jika benar Najib Razak itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, Pak Cik Makcik Oto Arun dalam UMNO, Najib Razak, Rosma Mansur dan kerajaan cash is king itu tidak akan tumbang pada PRU 14 lalu. Andai kata Najib Razak itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, andai kata Rosma Mansur dan tukang-tukang sihirnya lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, Najib Razak dan Rosma Mansur tidak akan hancur dalam Mahkamah Malaysia dan Mahkamah Amerika Syarikat hari ini. Berhenti kamu, Najib Razak, Rosma Mansur dan pengikut-pengikut kamu berlagak jadi Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia lain yang takutkan Allah. Berhenti kamu berlagak jadi Tuhan, bosku Najib. Kamu bukan Tuhan, kamu hanyalah manusia biasa. Kita sama-sama darah merah. Rakyat yang dirompak tidak takut bersuara. Ramai loyalis Najib Razak dalam kerajaan Malaysia hari ini, dalam negara ini, menyalahkan rakyat yang dirompak. Najib Razak terus disanjung macam Tuhan, macam Firaun, macam Qarun. Ketahuilah, Allah turut bersumpah dalam Al-Quran, mana-mana pengikut pemimpin yang merompak dan mencuri harta negaranya di dunia ini akan turut hancur bersama ketua mereka. Kami rakyat yang dirompak tidak takut mati untuk bersuara di dunia ini, kerana dunia ini hanyalah sementara. Penderitaan, kesusahan dalam dunia ini, jika kami rakyat disusahkan, hanyalah kesusahan sementara. Tetapi Najib Razak perlu tahu, ada ramai manusia malaikat utusan Allah yang diangkat darjatnya oleh Allah untuk menyelamatkan negara Islam Malaysia berdaulat ini daripada dirompak dan dihancurkan oleh kamu, Najib Razak, Rosma Mansur dan pengikut-pengikut kamu. Lihat Raja Firaun di kota Mesir beratus-ratus tahun dahulu, sangat kaya, sangat berkuasa, sangat popular, sangat hebat, berlagak jadi Tuhan di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi atas izin Allah, sihir-sihir kuasa Raja Firaun itu dihancurkan oleh Allah. Sihir-sihir kekayaan dan kekuasaan Raja Firaun
Sekelip mata kun fayakun. Hancur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Qarun, hartanya paling banyak satu ketika dahulu ditenggelamkan oleh Allah dalam lubang tanah bersama dengan pengikut-pengikutnya. Firaun hancur bersama pengikut-pengikutnya. Najib Razak Pakcik Makcik Oto Arung dalam UMNO yang beragama Islam. Kita semua beragama Islam. Orang bukan Islam pun takut nak sokong Raja Firaun penyamun 1MDB itu, Pakcik Makcik Oto Arung. Jadi kita mahu sampai bila kita tertipu dengan mainan kuasa kekayaan dunia ini? Mahu sampai bila kita rasa matlamat hidup kita di dunia ini adalah merompak mencuri harta negara, Najib Razak? Mahu sampai bila kita mahu melawan hukum-hukum Allah, merompak dan mencuri harta negara halal, sedangkan Allah mengharamkan perkara ini? Kenapa Allah haramkan? Kerana merompak harta rakyat dan harta negara ini akan membawa kepada dosa-dosa lain. Dosa membunuh, dosa jadi pemimpin zalim, jadi pemimpin diktator, jadi tamak halubah. Dosa menghancurkan negara Islam ini adalah berpunca daripada tamak dengan harta kekayaan dunia, tamak dengan kuasa dunia yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir kata, saya mengucapkan takziah kepada Najib Razak kerana kalah lagi di peringkat awal prosiding saman sivil SRC yang difailkan oleh kerajaan Malaysia, yang mana akhirnya Mahkamah Malaysia mengumumkan Najib Razak kalah lagi dan gagal untuk menolak permohonan injunksi Mariva untuk merampas dan membekukan aset kekayaan Najib Razak 42 juta ringgit. Bosku Najib, semua ujian, balak dan malapetaka yang sedang menghadapi diri kamu bersama isteri kamu adalah pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kamu dan manusia-manusia lain. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa. Tetapi kita sebagai manusia tidak pernah dibenarkan oleh Allah untuk merompak dan mencuri harta negara. Tidak pernah. Kamu sedang menghancurkan diri kamu, Najib Razak, di dunia dan akhirat. Dan saya kesian tengok kamu kerana gila nak jadi kaya bersama Rosmah sehingga sanggup merompak dan kalah lagi dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Kamu tidak ada rasa malu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kamu merompak berbilion-bilion ringgit. Malah pengikut kamu kata apa? Pengikut kamu kata kamu sangat hebat, sangat cerdik, sangat pandai merompak dalam dunia ini. Ketahuilah, harta kekayaan dan kuasa kamu yang kamu pandai merompak ini akhirnya tidak boleh dibawa masuk dalam lubang kubur, tetapi kamu akan dihantar oleh Allah dalam penjara dunia dan penjara neraka jahanam Allah. Kami bukan benci kamu, Najib Razak. Kami bersuara ini supaya kamu sedar, kembali ke pangkal jalan dan bertaubat kepada Allah. Kamu merompak sampai sekarang, Najib Razak. Kamu orang Islam. Kembali kepada jalan Allah, bosku. Harta, kekayaan dan kuasa dunia ini tidak ada nilai sebenarnya. Hanya orang bodoh yang berlumba-lumba merebutkan harta, pangkat dan kekuasaan dunia.
Najib Razak Rosma Mansur. Kuasa kekayaan kamu ini dirampas secara perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tunjukkan semua ini? Supaya generasi baru dan generasi lama sedar. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai manusia adalah untuk menjadi khalifah yang membawa kepada jalan-jalan kebenaran. Kita manusia pendosa ini dicipta oleh Allah di dunia adalah untuk menyampaikan kebenaran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah itu terbuka luas, Najib Razak. Dan atas rasa cinta dan kasih sayang saya kepada kamu, Najib Razak, kerana Allah, atas rasa kasih sayang dan cinta saya kepada kamu, Rosma Mansur, kerana Allah, bukalah pintu taubat itu sebelum kita mati, sebelum hari kiamat Allah itu tiba. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kamu merompak dan mencuri harta negara, harta rakyat ini akan diampunkan oleh Allah, Najib Razak Rosma Mansur, jika kamu bersama pengikut-pengikut kamu pulangkan semua harta-harta negara yang kamu rompak dalam 1MDB, dalam SRC itu. Berhenti mencuri dan merompak di dunia ini. Tidak ada untungnya, Najib Razak Rosma Mansur. Lihat diri kamu. Allah sudah tunjukkan kamu hancur hari ini. Berhenti syok sendiri. Kamu tak boleh tidur malam. Sebab apa, Najib Razak Rosma Mansur? Sebab itulah cara Allah menghukum kamu di dunia ini. Tamak merompak dan mencuri harta negara, tamak dengan kuasa dan pangkat dunia ini, tidak akan membawa ketenangan kepada kehidupan kamu, Najib Razak Rosma Mansur. Malah ia akan menyebabkan kamu hancur di dunia, dalam liang lahat kubur dan neraka jahanam Allah. Wahai Najib Razak dan Rosma Mansur yang amat saya sayangi kerana Allah, bertaubatlah dan kembalilah ke pangkal jalan. Fir'aun, Qarun, pemimpin-pemimpin dahulu kala yang tamak harta benda, tamak kuasa di dunia, sudah hancur di tangan Allah, Najib Razak. Adakah kamu sudah bersedia, Najib Razak Rosma Mansur, untuk merasai kesakitan dan kehancuran di tangan kuasa Allah yang Maha Berkuasa? Kalau kamu belum bersedia, berhentilah merompak dan menyesatkan pengikut-pengikut kamu dalam negara Islam berdaulat ini. Saya doakan Najib Razak dan Rosma Mansur mendapat rahmat dan hidayah Allah untuk kembali bertaubat dan berhenti merompak mencuri di dunia ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.